Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel DDID. Hari ni aku nak sharing dengan korang macam mana kita nak buat simple business account untuk syarikat ataupun perbelanjaan peribadi. Dan sebelum ni aku dapat satu request untuk aku bagi aku punya Excel account dalam video yang aku buat tutorial tentang niagawan.com. So aku decide instead of aku just sharing file yang aku guna, aku akan bagi raw file dia dan aku akan ajar korang macam mana nak customize dan gunakan template yang aku buat ni. So aku harap benda ni boleh bagi manfaat untuk korang, especially untuk bisnes yang baru nak mula, supaya korang tak payah nak keluarkan modal yang tinggi untuk software accounting untuk perniagaan korang. Template Excel ni aku berikan percuma. So sekiranya dia memberikan manfaat untuk korang, aku harap korang boleh sharekan pada orang lain supaya manfaat ini boleh dirasai oleh orang lain juga. Okey, untuk mendapatkan template Excel yang akan aku gunakan dalam panjang tutorial ni, korang boleh download daripada link yang aku sediakan di bahagian description di bawah. Okey, so bila korang dah muat turun file ni, bila kau buka dengan Microsoft Excel, ni adalah basic paparan template Excel yang akan kita gunakan sepanjang tutorial ni. So dekat sini korang hanya perlu update nama syarikat. Contohnya alamat syarikat. Oh, dia terkeluar. So, kalau dia keluar, kita boleh letak shrink to fit ni lah. Okay. So macam mana nak mula untuk guna template ni? Mula-mula sekali korang kena masukkan semua detail account yang ada dalam tangan sekarang. Contohnya kalau macam korang ada account Maybank, account CIMB dan cash dalam tangan. So yang tiga-tiga ni kita kena update dulu. So kalau kat sini contoh aku buat baki daripada Maybank yang dibawa ke hadapan. Kredit ni duit keluar, debit duit masuk. So dekat sini kita check dalam account Maybank kita, terus updatekan amount ni exactly macam yang terpapar dalam kita punya account Maybank. Contohnya kalau ada 15,000, tulis 15,000. Kemudian cash yang ada dalam tangan, katakan kita letak sini ada dalam 350. So ini permulaan dia lah. Kalau sekiranya korang ada 2-3 account bank, contohnya korang ada CIMB, macam aku ada account CIMB juga. Untuk first column ni aku dah formatkan jadi date punya format. So bila kita letak je 1/1 macam tu, dia automatic akan jadi 1 Januari lah. So katakan yang ni kita baki CIMB dibawa ke depan. Okey. Bila kita create sumber baru, dekat bahagian sumber ni cuma ada Maybank in, Maybank out, cash in, cash out. Untuk CIMB tak ada lagi. So kita masukkan dulu dia punya preference dia dekat sini, dekat bahagian summary ni, tambah CIMB bracket in, lepas tu CIMB bracket out. Okey, so yang out ni kita warnakan warna merah. So bila kita dah tambahkan kat sini, automatic dekat sini nanti dia ada CIMB in, CIMB out. So untuk baki sebelum dibawa ke depan ni, kita masukkan sebagai in lah. Bila sumber ni kita pilih yang in, dia punya amount tu kita tulis di kolom debit. Nak hilangkan filter punya simbol ni, kita klik dekat sort filter ni, kita buang yang ni, kita klik sekali lagi. So dia hilang. So dekat sini, okey, katakan dalam CIMB kita ada 2,300. So kita masukkan kat situ lah. So ada baki duit ni pun dia copy, paste kat bawah dia. Yang sini kita buang balik dia punya formatting ni, buang no border. So buang bold. Total ni kita tukarkan jadi CIMB. Lepas tu dia punya baki duit CIMB kita highlightkan kotak tu dekat sini, kita tekan sama dengan, kita klik dekat jumlah CIMB in, lepas tu kita tekan tolak, kita klikkan dekat jumlah CIMB out, lepas tu kita tekan enter.
Okey. So apa saja yang kita masukkan kat sini nanti, dia akan yang ni kita border ni kita masukkan balik lah. So dia akan appear kat sini. Sekarang ni CIMB ada baki 2,300, cash ada 3,050, Maybank ada 15,000. So total duit kita, yang ni auto sum ni kita betulkan balik. Okey, kita. So total duit kita sekarang ada 17,650. Ini dia mengambil kira ketiga-tiga sumber akaun yang kita ada daripada Maybank, CIMB dan cash. Okey, untuk sampel case perniagaan yang ni, aku buat dia punya kategori ni yang aku namakan sebagai department, sebagai makanan dengan minuman lah. Let's say perniagaan korang jual nasi lemak ke, jual goreng pisang ke, lepas tu kau ada buat jualan air juga. Maybe korang nak asingkan keuntungan daripada jualan makanan dengan keuntungan jualan minuman. Jadi bila kita asingkan jenis perniagaan kita kat sini, dia akan jadi kita senang nak monitor lah. Bisnes apa yang lebih menguntungkan, bisnes apa yang termakan modal, bisnes apa yang berpotensi untuk kita kembangkan lagi di masa akan datang lah, daripada dia punya rekod kewangan perniagaan yang kita dah buat tu. Contohnya aku ada t-shirt printing dengan perniagaan cenderamata. So dekat sini aku boleh tukarkan ni, katakan aku buat t-shirt belian, t-shirt jualan. Lepas tu yang ni aku buat cenderamata. Nak edit dia cuma highlight dekat kotak tu. Lepas tu dekat sini nanti kita edit dia punya tulisan dia tu. Cenderamata. Dekat mana dia akan appear ni nanti adalah di bahagian kategori ni. So dekat sini nanti kita bila select, dia akan ada t-shirt jualan, t-shirt belian, cenderamata belian, cenderamata jualan. Apa beza jualan dengan belian ni? Okey, belian adalah kita beli stok daripada supplier. Jualan adalah customer beli barang dengan kita. So daripada situ nanti sistem template ni dia akan kirakan korang punya jualan tu tadi tolak dengan belian kos barang kita, berapa keuntungan bersih kita untuk perniagaan tu. Contohnya katakan 2 hari bulan, contohnya 2 Januari, ada customer nak tempah t-shirt. Bayaran deposit t-shirt untuk job 001 misalnya kata. Okey, dia customer tu bayar macam mana? Customer tu bayar cash. Lepas tu dekat kategori ni kita pilih t-shirt jualan, sebab duit tu diterima daripada customer kepada kita. Lepas tu kita nak tulis di kolom kredit ataupun debit. So kita masukkan ke bahagian debit. Katakan dia bayar deposit 250. Pada hari yang sama juga, kita beli stok baju kosong untuk kita nak buat printing t-shirt yang untuk job 001 ni tadi. Let's say kita letak sini, belian stok baju untuk job 001. Bila kita beli dengan supplier, katakan kita bayar pakai Maybank to you. So kita tanda kat sini Maybank out, kategori t-shirt belian. T-shirt belian ni maksudnya kita beli barang-barang stok untuk perniagaan t-shirt kita daripada supplier. So dia akan jadi kredit lah. Katakan kos kita beli t-shirt untuk job 001 ni tadi, katakan 190. Lepas tu untuk job yang sama ni tadi, katakan kita kena beli dia punya dye untuk kita nak print t-shirt tu. So kita tak ada stok, kita kena beli dulu stok untuk dye baju tu. Kita beli dye gold untuk job 001. Katakan kita bayar pakai CIMB pula, dia still masuk bawah t-shirt belian. Apa-apa saja yang berkaitan dengan kita punya kategori t-shirt ni tadi, kita masukkan dalam t-shirt belian. Tekan kos dye tu RM30. Lepas tu 3 hari bulan 1 pula ada tempahan cenderamata. Bayaran deposit cenderamata job 002 contohnya. Untuk bahagian description ni terpulang kepada korang macam mana, apa yang korang nak tulis. Sama ada korang nak tulis nama customer, nak masukkan terus dia punya contact number dalam ni untuk senang korang nak check balik. Itu terserah lah macam mana korang nak tulis kat situ. So dekat sini katakan customer transfer pakai Maybank.
So kita pilih Maybank In. Dekat sini kita masukkan sebagai cenderamata jualan, dan dia punya duit yang customer bayar deposit tu tadi, kita masukkan di kolom debit ni. Katakan dia bayar 1,200. Contohnya kalau kita ambil 50% deposit, job tu harga 2,400, so dia transfer dulu deposit 1,200. Oh, aku lupa tadi. Sebab tadi makanan dan minuman kan. So dekat sini pun kita kena update lah kat sini. Yang ni jadi perniagaan t-shirt printing. Yang bawah ni tadi kita dah tukar jadi cenderamata. So untuk jualan bulan ni, t-shirt RM30, cenderamata RM1,200. Sebab cenderamata kita tak beli lagi, kita tak keluar lagi dia punya kos untuk modal. Untuk t-shirt ni tadi, RM30 ni tadi adalah dia punya nilai bersih dia setelah duit yang kita terima untuk job tu ditolak dengan kos yang kita keluarkan. Kalau korang perasan tadi, kita punya deposit untuk job t-shirt ni RM250. Lepas tu daripada RM250 ni kita dah beli stok baju RM190. Lepas tu kita beli dye RM30. So tinggal balance RM30 kat sini. Yang ni semua auto calculation. Aku dah masukkan formula dia. Korang key in je dekat sini. Nanti dia dah boleh auto generate lah semua benda ni. So kalau korang tengok kat sini, dia punya table ni dah penuh. Pendek macam tu pun dah penuh dah. Macam mana nak masukkan lagi. Untuk nak masuk data baru, nak panjangkan dia punya table ni, korang pergi dekat bucu kanan yang bawah ni. Kalau korang perasan dia ada simbol kecil arrow tu. Bila mouse cursor ni kita rapatkan kat situ, dia akan berubah bentuk jadi macam tu. So kita klik dekat situ, kemudian kita drag ke bawah. Bila kita drag ke bawah, dia akan auto create row barulah. Okay, dekat sini kita masukkan contohnya 7 hari bulan pula. 7 hari bulan 1, full payment untuk job 001. Katakan untuk job t-shirt ni tadi, customer tu dah ambil, dia bayar cash juga. Customer ni dia suka bayar cash, contohnya dia pergi pilih cash in. Kita pilih t-shirt jualan, balance dia lagi 260 untuk job ni. Okey. Lepas tu dekat 7 hari bulan ni, katakan kita submit order cenderamata job 002 dengan supplier. Katakan dengan supplier kita tak boleh nak bayar deposit, kita kena bayar full. So kita pun pilih kat sini Maybank out, cenderamata belian. Sebab kos kita keluar, kita bayar kepada supplier. Then dia punya amount tu kita tulis di bahagian kredit. Katakan kita punya kos dengan supplier 1,300. Kalau korang tengok kat sini, untuk bisnes cenderamata kita, jualan bulan ni dia jadi negatif 100. Sebab apa? Sebab dengan customer kita cuma ambil deposit 50%, tapi dengan supplier kita kena bayar penuh kos kita. So dekat sini kita tak ada keuntungan lagi. Keuntungan kita bila customer dah bayar full untuk masa customer ambil cenderamata yang dah siap. Katakan 9 bulan lah. 9 bulan 1, full payment untuk job 002. So customer bayar pakai Maybank. Customer tadi dia bayar pakai CIMB katakan untuk full payment yang ni pun dia bayar pakai CIMB juga. Kita ambil CIMB in. Lepas tu kita pilih cenderamata jualan. Dia punya duit dia kita masukkan di bahagian debit. Kita masukkan lagi 1,200 katakan. So bila kita dah masukkan kat situ, barulah dia ada amount kat sini. Dia akan update. Dan dalam masa yang sama, template ni juga dia akan auto update duit korang yang dalam Maybank. So yang tadi yang kita key in yang mula-mula tadi 15,000 dalam Maybank. So sekarang ni dia dah jadi 14,710. So korang cross check balik dengan jumlah yang ada dalam Maybank. Kalau tak tally, bermakna ada transaction yang masuk ke Maybank korang tak update dalam template Excel ni. Okey, satu lagi katakan untuk department ni, kita juga boleh masukkan kita punya kos-kos yang terlibat dengan perniagaan kita lah. Instead of jualan, kita boleh masukkan benda-benda lain. Contohnya, kita nak masukkan sewa kedai.
Lepas tu kita nak masukkan belanja makan lah. Belanja makan. Logistik ni macam minyak, tol, apa-apa sajalah yang berkaitan dengan bisnes korang. So nanti kalau dekat sini contohnya 10 hari bulan 1 bayar sewa kedai daripada Maybank out, kategori sewa kedai, debit ke kredit? Dekat kredit, dapat duit keluar. Sewa kedai katakan 2,500. Okey, kenapa bila kita tulis kat sini dekat bahagian sewa kedai ni dia tak update, dia tak appear kat sini, tak update kat sini? Sebab dekat formula ni kita tengok, nak double check dia punya formula ni betul ke salah, klik dekat sini dan klik dekat dia punya tempat ni, tempat untuk kita nak update dia punya formula tu. Okey, kalau korang tengok kat sini, dia highlight dekat row untuk debit. Bermakna sistem ingatkan sewa kedai ni untuk kategori duit masuk. Tapi sebenarnya dia ni adalah kategori duit keluar. Jadi kita tukarkan debit ni, kita update dia jadi kredit. So nampak dia akan update untuk kolom kredit. Kemudian kita enter. Bila kita enter, baru dia akan keluar 2,500 ni dekat bahagian sewa kedai. So kat sini kita tandakan warna merah lah. Mana duit keluar semua kita tanda warna merah. Tulisan dia tak standard Korang kalau jenis particular dengan dia punya kosmetik ni, korang update lah dia punya jenis tulisan, dia punya font dia di standard macam tu. So baru nampak macam kemas lah. Kalau ada segitiga hijau ni, klik dekat tanda seruan tu, pilih ignore error. So dia akan update kat situ. So katakan 11 hari bulan, kita ambil duit daripada petty cash untuk beli Foodpanda katakan. So kita ambil cash out. Sini kita beli, kita pilih belanja makan, tekan 50. Ni buang lah bowl ni. Sama juga dekat sini tadi dia tak update. Sebab formula ni dia pilih kat debit. So highlight kat debit ni, tukar dia jadi kredit. Dan seruan ni ignore formula, tukar tulisan dia jadi warna merah. Okay, logistik pun sama. Logistik ni pun perbelanjaan keluar. So ubah dia jadi kredit. Kemudian tulisan dia kita nak warna merah. Dia keluar warna merah. Berdasarkan apa yang korang tulis dekat bahagian kategori ni adalah perkara yang akan appear dekat sini. So secara tak langsung juga korang boleh nampak. Katakan untuk belanja makan untuk bulan tu nanti dia akan update terus kat total kat sini. Korang boleh tahu, oh belanja untuk bulan Januari untuk belanja makan saja kita habis dekat 900 contohnya. Sebab setiap kali korang key in sini untuk belanja makan, dia akan update total untuk belanja makan kat sini. Untuk logistik, kalau korang beli petrol, katakan seminggu 2 kali korang beli petrol, korang update. Setiap kali korang beli petrol, korang update total dia. Nanti end of the month korang boleh tengok untuk bulan Januari tu berapa korang gunakan untuk belanja logistik. Okey, sekarang ni template ni aku buat cuma untuk bulan 1. So katakan korang dah customize semua mengikut apa yang korang nak dekat bahagian sumber ni, korang dah masukkan semua account bank apa semua. Lepas tu dekat bahagian department pun korang dah edit, dah cantik dah masukkan semua. Macam mana kita nak update untuk bulan Februari pula? Kita klik kanan, klik butang kanan mouse pada bulan Januari punya sheet Excel ni, yang bulan Januari ni. Klik dekat move or copy, select dekat move to end, tandakan tick dekat create copy, tekan OK. Kita renamekan jadi Februari. Okay, ni untuk bulan 2 nya. So dekat sini pun kita edit lah. Jadi Februari. So untuk Februari, yang ni kita delete lah. Kita delete dulu, dia kosongkan balik. Dan untuk baki bawah ke depan ni, untuk bulan Januari tadi kita masuk manual. Katakan yang ni untuk baki ni kita buat bold Untuk baki bawah ke depan untuk bulan Januari, ataupun masa korang first start guna template ni, korang kena key in amount tu secara manual. Tapi untuk bulan berikutnya, bila korang dah duplicate sheet tu ke helaian yang seterusnya tu, lampiran yang seterusnya tu, dia punya baki, ini kita boldkan dulu. So dia punya baki account kita yang dibawa ke depan tu tadi mesti merujuk kepada bulan yang sebelumnya.
So kalau yang ni tadi, baki Maybank ni tadi, kita highlightkan kat kotak ni, kita tekan simbol sama dengan dekat keyboard. Lepas tu klik dekat tab January, kemudian kita pilih yang ni, kita highlightkan yang kat sini. Sebab apa? Sebab dekat sini tadi template ni memang dah update baki dalam akaun Maybank yang terkini sehingga ujung yang terkini setelah kita masukkan lah. So ini adalah baki akhir bulan. So bila kita dah select tu, kita tekan enter. Baki cash dibawa ke depan pun kita select dekat situ, kita pilih dekat dia punya petak ni, kita tekan simbol sama dengan pada keyboard, klik dekat bulan Januari punya tab, kita select baki cash, enter. Lepas tu yang CIMB pun sama, tekan sama dengan, pergi kat bulan Januari, klik baki CIMB. Okay, so sini kita tukar lah, dia bukan bulan Januari dah, ni bulan Februari lah. So 1st of February dia akan start dengan baki daripada ujung bulan ni. Contohnya kalau korang key in lagi yang template Januari katakan 30 hari bulan 1, kita tuang petrol lah, petrol, kita cash out. Sekarang ni cash kita 810 kan baki. Kita pilih logistik, katakan kita tuang minyak RM90. So dia akan update cash tinggal 720. So dekat bulan Februari pun nanti dia punya startup untuk baki cash dibawa ke depan ni akan jadi 720. Sebab dia akan refer balance duit kita daripada bulan sebelumnya. Okey. Nanti untuk bulan Mac pun sama juga. Just klik dekat Februari ni, klik kanan, move or copy, pergi move to end, create copy, okay, yes to all. Lepas tu kat sini kita rename dia jadi March. Kita double check baki ni, nampak dia akan ambil daripada template Jan. Kita tak nak ambil daripada template Jan, kita update sini. Kita nak dia update daripada balance February. Yang ni pun kita nak dia update daripada tab February. Supaya bila kita edit something daripada kat sini, katakan 10 Februari ni, bila dia jadi macam ni, sebenarnya dia nak bagi tahu kita dia tak tulis habis sebab kolom tu kecil. Pergi dekat atas ni, just drag je, panjangkan sikit. So nanti tulisan dia akan keluar. So jangan panik lah, benda tu bukan ada kesilapan apa-apa. Katakan 10 Februari kita dapat bayaran dari customer, CIMB in, katakan t-shirt jualan, duit masuk 1,400. So dekat CIMB dia akan update baki CIMB kita dah ada 4,900. Kalau tengok dekat bulan Januari, baki CIMB 3,500 kan. So yang Februari dia akan jadi 4,900. Dekat March dia akan start juga dengan 4,900. Baki CIMB dibawa ke depan. So kalau yang sini tadi, kalau kita tak tukar, yang ni masih lagi Januari, bermakna baki yang dibawa ke depan ni dia ambil daripada baki Januari CIMB 3,500. Sebab tu kita kena update yang ni, kolom ni. Setiap kali kita duplicate tab tu ke tab bulan seterusnya, kita nak create untuk bulan seterusnya, kita kena check balik formula untuk tab tu, betul tak dia refer pada baki untuk bulan sebelumnya. Okey, kenapa aku tak buat template ni terus siap sampai 12 bulan daripada Januari kepada Disember? Sebab aku tak tahu korang punya business preference tu macam mana. Apa bidang-bidang perniagaan korang, apa yang korang jual, apa yang korang nak masuk dekat bahagian kategori ni. Ataupun korang punya bahagian sumber ni, apa account bank. Ada orang dia cuma ada satu account bank je, dia ada RSB dengan cash katakan. So dia perlukan dua je untuk bahagian sumber ni. Ada orang yang ada dia punya account bank pun sampai 4, lepas tu dia ada pembayaran melalui PayPal, lepas tu dia ada mungkin dia ada juga wallet kripto, boleh bayar melalui kripto. Jadi aku tak buat tab ni complete sampai bulan Disember, sebab apa saja yang korang edit dekat bulan yang pertama ni nanti, korang terpaksa edit manual untuk masukkan dekat yang bulan seterusnya. Bulan Februari, bulan Mac, April, Mei, Jun, sampailah bulan Disember. Sebab tu aku tak buat siap-siap, supaya untuk yang bulan pertama ni korang boleh customize dulu template ni
exactly macam yang korang perlukan untuk perniagaan korang. Korang nak edit dia punya department ni ke, nak masukkan korang ada penjualan benda lain, tudung, korang nak kategorikan jualan tudung. Lepas tu katakan korang ada produk kesihatan, korang nak buat satu lagi bisnes yang korang buat dropship. Bila korang dah masukkan semua department ni, katakan ada dropship by apa, jualan belian. So nanti dekat kategori ni ada dropship, jualan dengan belian. Bila dah complete ni nanti baru korang copy, duplicate copy ni tadi, move to end ni tadi, create a copy, baru generate dia punya tab-tab yang seterusnya tadi. Kalau korang dah buat siap-siap sampai bulan 12, lepas tu baru korang edit template yang first ni, korang akan tengok yang ni tadi, yang bulan Januari korang masukkan dropship, jualan dan belian, dekat Februari benda tu tak ada. So korang terpaksa create balik satu-satu. Apa yang korang customize kat sini, korang kena buat balik. That's why aku buat template ni raw je untuk 1 bulan. Korang dah customize kan cantik-cantik, dan korang boleh duplicate terus. So daripada template Excel ni nanti, korang boleh monitor korang punya baki duit dalam bank. Lepas tu korang boleh monitor korang punya keuntungan daripada jualan. Macam ni tadi, korang ada masukkan dropship pula. Dekat sini tak ada dropship kan. Korang kena tambah lah kat sini. Korang select yang ni dulu, korang cut, korang paste kat bawah dia. So sini korang boleh masukkan dropship. Jualan dropship, total dia berapa keuntungan bulan ni. Letak, highlightkan kotak kat sini, kotak yang kita nak calculate ni. Tekan sama dengan pada keyboard. Lepas tu, klik dekat total jualan. Lepas tu tekan tolak pada keyboard. Klik dekat total untuk belian dropship, tekan enter. So yang ni nanti dia akan calculate based on dropship jualan. Mana jualan daripada row debit, enter. Kalau kita nak double check, untuk belian ni dia pun letak dekat debit ke? Ni salah ni. So kita kena highlight kat sini. Kita kena masukkan untuk bahagian kredit. Okey. Katakan 30 bulan jugalah. Ada order dropship, customer bayar Maybank, dropship jualan, kita masukkan kat debit 200. Lepas tu hari yang sama kita order barang dropship dari supplier. Katakan kita pakai Maybank out, dropship belian. Katakan kita punya cost daripada dropship tu tadi cuma 140 je. So dia akan kira kat sini jualan tolak belian. So kita tahu keuntungan dropship kita RM60 untuk bulan ni. So total ni tadi adalah kita check balik auto sum ni, pilih untuk 3 kolom tu sebab okey. So total ni tadi dia akan kirakan untuk jualan bulan ni, jualan t-shirt, cenderamata dengan dropship, total keuntungan untuk bulan ni 1450. Okey, aku rasa itu saja untuk tutorial kali ni. Bukan tutorial sangatlah, lebih pada sharing ya. Aku harap template ni membantu korang untuk merekodkan duit keluar masuk dalam perniagaan korang, supaya korang boleh check di mana ketirisan duit dalam perniagaan korang. Kalau selama ni korang berniaga, korang tak tahu duit tu hilang ke mana. So dengan adanya proper record account macam ni, korang akan dapat tahu every single cents yang korang belanjakan, yang korang gunakan dalam perniagaan korang. Untuk template ni lebih kepada perniagaan kecil, perniagaan enterprise, ataupun lebih kepada personal financial punya record. Korang boleh tulis juga kalau ada perbelanjaan untuk sekolah anak ke, untuk yuran sekolah ke, ataupun belian untuk barang-barang daripada Shopee. Sebab duit-duit yang korang belanja macam ni, kalau korang tak record, yang tu sebenarnya kita akan mengganggu kita punya modal yang kita sepatutnya guna untuk perniagaan kita. So aku harap sharing aku dalam video kali ini memberikan manfaat untuk korang. Dan jangan lupa like and share supaya apa yang aku sharekan kat sini dapat sampai kepada lebih ramai orang lagi yang mungkin sedang mencari solution yang macam aku kongsikan kat sini. Kalau ada apa-apa request ataupun ada customization pada template ni yang korang
nak buat tapi tak pandai, sila tinggalkan komen. Mungkin kita akan ada tutorial part 2 untuk template Excel ni. Sehingga itu, berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Jadi, see ya. Aku nak mencoba dan tapi aku tak tahan. Coba perlahan-lahan buang malu dan segan.